Shalom, salam sejahtera, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. 主爱的弟兄姐妹平安。 Setelah hari ini kita akan memasuki untuk merenungkan melalui eksposisi Efesus di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 今天早上我们要思考的是一解经方式，是从以弗所书第3章第1到第6节。 Mari kita membaca, saudara, membuka Alkitab kita, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 6, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Mandarin. 好，我们会读，先用英语文，然后中文读以弗所书第3章第1到第6节。 Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. 以弗所书第3章第1到第6节。因此，我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被囚的，替你们祈祷。两比你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘。正如我以前略略写过的，你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。这奥秘在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣徒、使徒和先知一样。这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同蒙应许。 Saudara, sebelumnya mari kita masuk lebih dahulu dalam doa. 好，让我们先一起祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang limpah bagi kami, 我们要为你丰盛的恩典来感谢你， sehingga kami hari ini bisa kembali beribadah. 让我们今天早上能够再次来敬拜你。 Meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, 虽然我们是在各自的家中敬拜， tetapi Engkau menyatukan kami di dalam Kristus 但是在基督里，你使我们合而为一， sebagai satu umat Tuhan, 成为你的子民， satu gerejamu, 一个教会， untuk mendengar berita kesukaan daripada Tuhan. 来聆听从你而来喜乐的福音。 Beri kami kesempatan Tuhan untuk mendengar suara-Mu, 给我们机会，让我们能够聆听你的声音， suara firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, 就是令我们苏醒的那个真理。 firman-Mu yang meneguhkan iman kami, 你的真理会坚固我们的信心， yang menuntun kami menapai hari-hari dalam kehidupan kami, 使我们每天能够有你的指引来过活， sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengerti dan menjalankan kehendak Tuhan. 使我们能够清楚明白你的旨意，而且遵行你的道。 Berkatilah hamba-Mu dan yang menerjemahkan. 求你赐福你的无论讲的和翻的， Pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan. 求你使用我们成为你手中的器皿。 Ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. 我们已经预备好要聆听你的道。 Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Saudara, surat Efesus adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat, saudara. 以弗所书是使徒保罗对那个以弗所教会的那些圣徒写的。 Untuk jemaat, yaitu orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Kristus. 就是对那些圣徒，就是那些已经相信主耶稣的人。 Jika kita bertanya bagaimana saya bisa menjadi Kristen, 如果我们问我们怎样才能够成为基督徒呢？ dan setelah menjadi Kristen, semestinya apa yang harus saya lakukan? 然后成了基督徒，我们应该做什么事呢？ Maka surat Efesus menyediakan jawaban yang pasti, saudara, tentang pertanyaan-pertanyaan ini. 所以以弗所书很确定就会为我们解答这些问题。 Saudara, menarik, surat Efesus terdiri daripada 6 pasal. 这个以弗所书是有6章的， Dan itu kita bisa bagi, saudara, menjadi 2 bagian besar. 那么我们可以把它分为2大部分。 Yang pertama itu pasal 1 sampai dengan pasal 3.
第一部分呢，就是第1到第3 Itu 章。 bicara tentang apa, saudara? 那讲到什么呢？ Ini bicara tentang doktrin Kristen, 就是讲到基督教的教义， tentang posisi atau status kita sebagai orang-orang Kristen. 就是我们这些基督徒，我们的身份、我们的地位是什么呢？ Lalu bagian 2 pasal 4 sampai pasal 6 itu bicara tentang apa, saudara? Tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, praktikannya, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. 然后第4章到第6章是讲什么呢？就是我们成为基督徒之后，我们是怎样应用上帝的道在我们的每天生活当中。 Pasal 1 sampai 3 juga bicara, saudara, tentang Allah dalam Kristus sedang menciptakan sesuatu yang baru, yaitu murid Kristus. 那么第1到第3章也讲到上帝创造一些新的事物，那是什么呢？就是基督的门徒。 Pasal 4 sampai 6 itu bicara bagaimana ciptaan baru, yaitu murid Kristus harus berperilaku sehari-hari. 然后第4到第6章呢，就讲到我们身为基督徒之后，我们应当怎样过我们的生活。 Jadi saudara, surat Petrus itu mengajarkan bahwa sebetulnya doktrin yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 所以弟兄姐妹，真正的那个教义是什么呢？是不能够同我们的生活来脱节的。 Oleh sebab itu kenapa kita harus mengerti pengajaran Alkitab yang benar, saudara? 所以为什么我们对圣经要有正确的了解？ Karena dengan pengajaran Alkitab yang benar yang kita pahami, itu akan menolong kita bagaimana kita punya motivasi yang benar. 如果我们真的明白清楚圣经的教导，那么我们就过生活都会有那个正确的动机。 Bagaimana kita punya cara yang benar 我们也知道应该用怎么样正确的方式， dan tujuan yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. 而且我们每天我们那个生活的动机都是正确的。 Maka tidak mungkin kita bisa punya motivasi yang benar, cara yang benar, tujuan yang benar, kecuali saudara kita sungguh-sungguh mengerti doktrin yang benar, doktrin pengajaran Alkitab yang benar, saudara. 如果我们要过正确的生活，有那个正确的动机的话，没有其他的方式，就是要对那个圣经的教导真理有明确的认知。 Oleh sebab itu sekali lagi, doktrin yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya pada Kristus. 所以再一次，正确的教义是不能够跟我们每天的生活是脱节的。 Saudara, surat Efesus juga berbeda dengan 4 surat pertama di dalam perjanjian baru. 那么以弗所书跟那个新约的时候，那个前4部的书信是有 Ini 分 menarik, 别 saudara. 的，这是非常有趣。 4 surat pertama dalam perjanjian baru, surat Roma 1 dan 2 Korintus serta surat Galatia, saudara. 那么就是新约的罗马书、哥林多前后书跟那个加拉太书呢， 4 surat ini menjabarkan topiknya sama, yaitu Kristus di dalam kamu. 他们有同一个主题，就是基督在你们里面。 Itu artinya ingin mengajarkan apa yang ingin digenapi di dalam diri kita oleh kehidupan Kristus yang berdiam di dalam diri kita. 那就是说，住在我们里面的基督怎么样要成就他的旨意在我们身上。 Tetapi mulai surat Efesus, 但是从以弗所书开始呢， temanya beralih. 那么它的主题就转变了。 Bukan lagi Kristus di dalam kamu, tetapi kamu di dalam Kristus. 就不是基督在你里面，而是你在基督里。 Jadi mulai surat Efesus, Filipi, Kolose sampai dengan Filemon. 所以从以弗所书，然后腓立比书，直到腓利门书呢， Kita dapat memahami apa artinya bagi kita itu supaya kita berada di dalam Kristus dan saling berbagi di dalam kehidupan tubuh Kristus. 从这些书信，我们就明白我们在基督里是如何，然后怎样能够得到上帝所要我们行的。 Jadi surat Efesus dan seterusnya ada tema dui tunggal. 所以从以弗所书就有2个双重的那个主题， Orang percaya di dalam Kristus 就是信主在基督里， dan orang percaya di dalam tubuh Kristus yaitu gereja. 然后信徒就是在基督的身体里，那 Di 就是教 dalam 会， Kristus. 就是在基督里。 Sebab itu maka saudara ada tema karya di dalam Kristus, kaya di dalam Kristus, keluarga di dalam Kristus, dan rahasia di dalam Kristus. 所以我们就是什么呢？在基督里的丰盛，在基督里的奥秘，在基督里的大功。 Nah, sekarang kita memasuki pasal yang ketiga. 现在我们要进入第3章， Sudah di dalam rencana Allah yang kekal. 在上帝永恒的计划里。 Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan pilihannya. 所以当上帝还没创世之前，他就已经选好了，已经预定好了。
Saudara, ajaran yang diajarkan Alkitab ini penting karena membawa gereja bukannya terpaut pada kesementaraan yang bersifat sekuler saja. 所以这个教导是非常重要，让我们不要专注于世俗，也不要只专注于这个暂时的世界里。 Yang ikut berubah-ubah dengan perubahan zaman. 就是这个世界是千变万化，每天都有改变。 Bukan seperti itu, saudara. 不是如此， Tetapi juga terkait, saudara, kepada kekekalan Allah yang tidak berubah. 而是与那个永恒而且永不改变的上帝是有关的。 Tuhan dan rencana kekalnya itu jauh melampaui segala kesulitan dan pergumulan kita, saudara. 上帝并他那个永恒的旨意是远超过我们所面对的一切难题。 Tidak terkecuali pergumulan kita saat ini pada waktu kita menghadapi pandemi corona. 就包括现在我们所要面对那个新冠的疫情。 Dan rencana kekal Allah itulah yang membuat kita punya kekuatan. Justru Kekuatan untuk hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan dan sengsara ini. 就是因为上帝这个永恒的计划赐给我们力量，能够支撑我们怎样过我们每天的生活。 Sejak kalimat-kalimat pertama daripada surat Efesus ini, Rasul Paulus sudah menyampaikan sebuah berita yang sangat penting. 从以弗所书一开始，使徒保罗就讲了一个非常重要的信息。 Melalui Yesus Kristus, Allah telah memilih kita menjadi anak-anaknya sebelum dunia dijadikan. 就是在还没创世之前，上帝就已经在基督里拣选我们成为他的儿女。 Kita menjadi anak-anak Tuhan bukan karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen. 我们能够成为上帝的儿女，并不是因为我们一生下来就是在基督徒的家庭里， Bukan pula diakui oleh gereja, melainkan karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. 也不是因为因为教会的认同，而是因为上帝已经拣选我们。 Saudara, inilah prinsip dasar gereja yang tidak mungkin digoncangkan oleh siapapun. 这就是教会的最基础、最基本的原则，是没有任何人可以摇动它的。 Rencana kekal Allah yang mutlak, yang berdaulat, yang bisa menunjang hidup kita berjalan dalam kesementaraan ini. 就是上帝这个永恒的计划，能够使我们有能力来过我们每天的生活，在这个世上。 Allah yang kita puja, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh hikmat yang tertinggi. 我们所尊崇的、我们所敬拜的上帝是最有智慧的上帝， Dia juga Allah yang berdaulat penuh. 而且他是完全有主权。 Oleh sebab itu dia melaksanakan rencana dan kehendaknya seturut dengan kedaulatannya yang paling tinggi. 所以他是按照他的主权来行使他的旨意。 Karena itulah, saudara, 所以弟兄姐妹， saat menghadapi ancaman pandemi seperti saat ini, saudara, 当我们面对这个危险的疫情，这个新冠病毒， yang perlu kita cari, 我们要寻求的， yang perlu kita pahami 我们需要明白的， adalah apakah maksud Allah di balik semua kejadian ini. 就是在这一切背后，到底上帝他的意思，他的心意是什么呢？ Apakah maksud dia mengizinkan virus corona menyebar dan menginfeksi seluruh dunia? 为什么他任由这个新冠病毒能够感染整个世界呢？ Apakah maksud Tuhan menginterupsi dunia dengan pandemi COVID-19 ini sehingga seluruh dunia harus berubah total? 为什么上帝允许这个病毒使到整个世界有一个大颠覆的一个转变呢？ Saudara, menghadapi pandemi ini, saudara, perlukah kita meragukan Tuhan? 弟兄姐妹，当我们面对这个大流行疾病，我们是否应该质疑上帝呢？ Tidak perlu, saudara. 不需要。 Tetapi justru pada saat seperti ini kita perlu berserah penuh kepada Dia. 但是就是在这种情况之下，我们要完全的顺服他，交托他， Total surrender. 就是完全的降服， Menundukkan diri sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. 将我们完全的降服在上帝面前。 Keyakinan dan iman seperti inilah yang dimiliki oleh Paulus. 就是这种信念、这种信仰是使徒保罗所拥有的。 Sehingga, saudara, meskipun di ayat pertama Paulus berkata, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus. 所以虽然使徒保罗说我是为了基督耶稣被囚的， Tetapi Paulus tidak patah semangat, 但是他没有变成沮丧或者灰心， tidak putus asa, 他也不绝望， tidak marah-marah kepada Tuhan, 他也没有向上帝发脾气， atau marah kepada orang yang menyebabkan dia di penjara, saudara. 而且或者像迁怒于那些让他进监牢的那些人， Karena dia sadar masuk penjara pun itu adalah dalam kedaulatan rencana Allah yang kekal.
因为他知道他要进监牢也是上帝的那个永恒计划的一部分。 Justru yang Paulus lakukan adalah dia berdoa dan menulis surat pastoral untuk meneguhkan orang-orang percaya di jemaat-jemaat. 就是反而他写了一些监狱的书信，而且也写了那些怎样教导人去牧会。 Ia tidak menghiraukan hidupnya sendiri. 他没有在意自己的生活， Ia tidak menghiraukan untung rugi pribadi. 他也没有计算他自己个人的得失， Karena ia tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. 因为他活着不是为了自己，而是为了基督。 Saudara, surat-surat yang ia tulis dari dalam penjara itu justru menjadi kekuatan yang luar biasa bagi orang-orang Kristen di sepanjang zaman. 弟兄姐妹，就是他在监狱里写的书信，成为历代历史的人他们那种能力坚强的力量来维持下去。 Memang saudara, di saat-saat orang-orang Kristen mengalami ketidakadilan, 不错，当我们基督徒面对很多不公平的事， mengalami penganiayaan, 或者面对那个逼迫， mengalami bencana, 甚至于要面对那些灾害 mengalami sakit penyakit yang berat. 我们要经历那个严重的病痛。 Kadang-kadang saudara muncul pertanyaan-pertanyaan negatif di benak kita. 不错，有时候我们脑海就会出现一些负面的问题 Pertanyaan seperti ini saudara. 我们可能会问这个问题： Jikalau Allah merencanakan segala sesuatu sebelum dunia dijadikan, 如果上帝还没创造世界之前就已经造成这一切， dan segala rencananya baik bagi orang yang diperkenankannya, 而且对那些蒙他喜悦的人，一切旨意都是美好的话， mengapa orang-orang percaya mengalami wabah penyakit, 那么为什么信徒他会遭遇到这个疫情呢？ mengalami kesulitan ekonomi, 而且面对经济的困难呢？ mengalami kemunduran bisnis, 甚至于他们生意失败， mengalami kebangkrutan, 甚至于会倒闭， mengalami kematian anggota keluarga karena pandemi ini, 也因着这个疫情而失去他们家里的人 dan 呢？ mungkin hal-hal negatif yang dia alami saudara. 或者还有其他负面的情况是他必须面对的。 Apakah semuanya itu adalah hal yang diperkenan oleh Tuhan? 是不是这一切都是蒙上帝的喜悦呢？ Padahal banyak yang mengalami hal-hal ini justru adalah orang-orang Kristen yang taat. 其实很多面对这些难题的基督徒，他们都是非常信服上帝的。 Saudara, bagaimana menjawab pertanyaan ini? 那么我们应该怎么样回答这些问题呢？ Bagaimana menjelaskan hal ini? 怎样去解释呢？ Saudara, jawabannya saudara. 弟兄姐妹，那个答案呢？ Jika orang Kristen yang taat bisa selalu terhindar dari bencana, dari kesukaran, 如果每个信主的基督徒都能够逢凶化吉的话， maka akan ada banyak orang Kristen 那么就会有很多的基督徒， yang mereka tuh dari tidak Kristen menjadi Kristen dengan motivasi yang salah. 他们就会以错误的那个动机变成基督徒了。 Beranggapan asal percaya Kristus langsung bisa mendapatkan pahala di depan mata. 他们以为他们只要信主就立即能够在眼前得到上帝的赏赐， Tetapi karena orang Kristen 但是因为基督徒， juga dimungkinkan dan diizinkan Tuhan menderita sengsara, saudara. 上帝允许基督徒也会面对这些痛苦、那个患难 Tidak terkecuali orang yang begitu cinta Tuhan. 也包括那些爱主的人。 Itu untuk membuktikan bahwa iman kita kepada Tuhan tidak tergantung pada segala kelancaran dan kenikmatan dunia di depan mata. 所以是表明什么呢？我们对主的信心不是仰赖于外面那个顺境或者一帆风顺的时候。 Namun apakah itu berarti Tuhan tidak berkuasa memelihara anak-anaknya? 那么是不是说上帝没有这个能力来眷顾他的儿女们呢？ Saudara, Tuhan berkuasa memelihara anak-anaknya, saudara. 弟兄姐妹，上帝是全能，他有这个权势来照顾他的儿女们。 Lalu mengapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi? 那么为什么上帝允许这些事发生呢？ Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk sementara setan merajalela. 弟兄姐妹，不错，有时候上帝任凭那个撒旦在那里肆虐，但是只是暂时性而已。 Tuhan izinkan untuk sementara anak-anaknya menderita. 上帝允许他的儿女们暂时受痛苦， Tetapi saudara, 但是弟兄姐妹， Tuhan akan membuktikan orang yang beriman akan menang atas pencobaan-pencobaan itu.
但是最终上帝会让这些儿女们是证明他们最终是能够成功的。 Itulah sebabnya jangan percaya yang mengajar kalau percaya Tuhan pasti hidupnya senantiasa lancar. 所以不要相信那些教导说，如果你信主就会一帆风顺 Sakit apapun pasti sembuh. 啊，你生什么病都会得到痊愈， Sehat, kaya raya, lancar. 你就会健康，然后顺境，然后又非常有钱。 Ada saatnya Tuhan memberi kebahagiaan dan kelancaran. 不错，有时候上帝会给你 Tetapi 幸 ada 福 saatnya 顺境， Ia menarik kembali apa yang sudah diberikannya. 但是有时候他也会取回他已经赐给你的。 Dan kita harus tetap memuji kepada Tuhan. 但是我们仍然要什么呢？仍然要 Kenapa, 称颂 saudara? 他，为什么呢？ Kenapa? 为什么？ Karena Ia tidak akan meninggalkan kita. 因为他从不会离弃我们。 Kalau kita melihat segala sesuatu hanya dalam jangka pendek saja, 如果我们以短视来看这些事的话， kita minta segera punya hasil di depan mata, 我们要立即看到果效在我们眼前， kita pasti akan kecewa. 我们就会什么失 Kita 望， pasti akan putus asa. 我们会绝望， Kita akan pahit hati. 我们会苦读， Karena kita tidak selalu memiliki cukup kekuatan dunia untuk melawan semua perasaan itu. 因为我们没有足够的力量来面对这一切的那种感受。 Tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang diperkenankannya. 但是上帝从不会离弃蒙他喜悦的人， Pada akhirnya, Dia akan memberkati orang-orang pilihannya. 最后他一定会祝福他所拣选的人。 Oleh sebab itu saudara, 所以弟兄姐妹， bila ada di antara kita yang mengalami ketidakadilan, 现在我们中间如果遇到不公的事情， hartanya dirampas habis, 或者你的财物被人剥夺， ditipu habis-habisan, 被人不断的这样欺诈， dianiaya, 被逼迫， tertimpa sakit penyakit yang berat, 而且要面对非常严峻的疾病， dalam keadaan sesulit apapun, 无论在任何的难处之下， tetaplah berpegang teguh pada Tuhan. Amen. Jangan tinggalkan Dia. 我们仍然要紧紧抓住上帝，不要离弃他。 Tuhan tidak akan meninggalkan engkau sendirian. 上帝不会让你独自一人， Bahkan Tuhan akan memakai engkau. 反而上帝会使用你。 Karena ketika saudara bersaksi, 因为当你做见证的时候， saudara akan memiliki kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengalami kesulitan seperti yang saudara alami. 因为你经过苦难，所以你的见证会强于那些没有经过任何苦难的那些弟兄姐妹们。 Paulus mengalami ketidakadilan itu. 保罗就是面对这种的不公平， Ia mengalami kesengsaraan. 他也有很多的遭苦难， Ia dituduh sembarangan, 被人诬告， didakwa, 而且被审判， disesah, 然后被鞭打， dicambuk, 又被打， dijebloskan dalam penjara bukan karena kejahatan yang dia lakukan, 最后要进监牢，不是因为他行了什么坏事， tetapi dia dipenjarakan justru karena imannya kepada Kristus. 但是他进监牢就是因为他对主耶稣的那种信心。 Maka surat Efesus berkata, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kepentingan kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir. 所以在这里第3章第1节是讲到，我保罗为你们外邦人，就是这些不认识上帝的人，做了基督耶稣被囚的，为了你们的好处。 Sejak awal saudara, Rasul Kaisar. Paulus telah ditetapkan untuk diutus ke tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan untuk membawa Injil kepada mereka. 从起初，上帝已经拣选他，差派他去外邦人当中，将上帝的福音传讲给他们听。 Maka Paulus pergi menjelajah Korintus, 所以保罗就去到哥林多、 Galatia, 加拉太、 Filipi, 还到菲利比、 Tesalonika, 还去帖撒 dan 罗尼 Efesus, 迦 saudara. 还有到以弗所。 Mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Taurat Perjanjian Lama untuk memperkenalkan Allah yang sejati kepada mereka. 传福音给那些完全不认识那个律法的人，就是完全不认识旧约的上帝的人。 Untuk menyampaikan rahasia di dalam Kristus kepada orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah yang sejati. 就是来传讲那个上帝的奥秘给那些完全没有听过上帝的人。 Tetapi saudara, 但是弟兄姐妹， mereka malah merasa terusik dan menjebloskan dia ke dalam penjara. 但是他们反而受到干扰，就把他下到监 Inilah 牢。 harga yang harus siap dibayar di dalam pelayanan. 不错，在服侍的时候，这是要付上代价的。 Ketika kita membaca ayat 2 dan ayat 3, saudara. 当我们读第2、第3节， Di sini Rasul Paulus menuliskan seseorang yang mau melayani paling tidak dia harus memiliki saudara 3 hal.
在这里讲到一个服侍主的人，最低限度他要拥有这3件事。 Yang pertama di ayat kedua dikatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. 第一呢，就是讲到那个神赐恩给我，将关切你们的职分。 Artinya melakukan pelayanan berdasarkan anugerah Tuhan. 那就是说，我们服侍主是因着上帝的恩典， Only by the grace of God. 只有借着上帝的恩典。 Saudara, orang yang melayani Tuhan, saudara, berdasarkan anugerah Tuhan, itu akan berbeda sekali. 弟兄姐妹，按照上帝的恩典来服侍，跟靠自己的力量、才干来服侍是完全不同的。 Berbeda dengan orang yang melayani dengan kemampuan sendiri. 有别于自己靠自己的能力来去服侍。 Orang yang melayani berdasarkan kemampuan sendiri, suatu saat akan berpikir untuk berhenti, saudara. 一个靠自己才干来服侍的，有一天他可能会想， Karena 不 waktu 做下 melayani 去。当他服侍的时候， Dia akan mendapati banyak kesulitan yang jauh melampaui daya tahan dan kemampuannya sendiri. 是远超过自己的那个能力所能承担的。 Tetapi orang yang melayani berdasarkan anugerah Tuhan, 但是借着上帝的恩典来服侍的话， kesulitan ada tetap ada. 是不是有困难？仍然有。 Tetapi dia punya kesadaran akan anugerah Tuhan yang senantiasa. Dia akan punya motivasi terus-menerus yang melampaui segala kesulitan yang dia hadapi. 但是他意识到有上帝的恩典会保守他，来赐给他力量来承担一切。 Kalau kita melayani berdasarkan anugerah Tuhan, saudara, 如果我们真的是 kita punya rahasia di dalam Kristus. 是按照上帝的恩典来服侍，我们就得到那 Kita 个 tidak 奥秘。 dipatahkan oleh pandemi COVID-19 ini. 我们不会因着这个疫情而打退堂鼓。 Tapi Tuhan akan berikan pada kita motivasi terus 但是上 yang 帝 tidak terhenti oleh karena pandemi ini. 会给我们不断的推动我们，使我们能够继续 Yang 服侍 kedua yang 他。 harus dimiliki seorang pelayan Tuhan, saudara. 第二就是要服侍主的人应该拥有 Ayat 的。 2 dikatakan tugas penyelenggaraan kasih karunia yang dipercayakan kepadaku. 就是你们的职分托付我， Yaitu yang kedua jelas panggilan dan tugas yang dipercayakan kepada kita. 就是很清楚，就是清楚自己的呼召和自己的那个职分是上帝所托付的。 Orang yang mengerti anugerah Tuhan, 一个明白上帝恩典的人， dia akan memangku jabatan pelayanan sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. 那么他就会按照所托付他的职责来当上那个职位。 Tidak boleh ada orang Kristen yang setelah memperoleh anugerah Tuhan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada dia. 不可以有任何基督徒已经领受上帝的恩典之后，就白白浪费服侍他的 Dalam 机会。 situasi apapun, saudara, 无论在任何情况之下， setiap orang Kristen harus menemukan tempatnya dalam kerajaan Allah. 每一个基督徒都要知道自己在天国的那个职责， Melakukan sesuatu pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. 就是按照上帝所赐给他的恩赐来去服侍， Gereja semakin berkembang. 不是说教会不断的发展。 Banyak pelayanan saudara yang membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan. 上帝的圣工需要很多人来参与侍奉， Tapi sayang sekali, sedikit sekali perkembangan orang-orang yang melibatkan diri dalam pelayanan. 但是很可惜，很少人愿意投入侍奉的工作、侍奉的岗位上。 Rasul Paulus berkata, aku sudah memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan, maka aku menerima jabatan pelayanan ini. 使徒保罗在这里讲到，因为神所赐给我的恩，所以我就关切你们的职分。 Yang ketiga, 托付我 saudara. 第三呢， Apa yang harus dipunyai seorang pelayan Tuhan? 一个服侍主的人应该拥有什么 Ayat 呢？ 3 dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. 就是晓得我深知耶稣的那个奥秘， Mengerti wahyu Tuhan. 就是明白上帝的奥秘。 Sebagai orang yang melayani, kita perlu mengerti firman Tuhan, saudara. 身为服侍主的人，我们应该明白上帝的真理。 Paulus melayani, 使徒保罗服侍， menginjili, 而且在那里传福音， mengajar, 而且教导， bahkan mendirikan gereja. 甚至于建立教会， Karena dia sendiri memperoleh wahyu dari Tuhan. 因为他得到从上帝而来的启 Dan 示， mengerti rahasia Kristus, 而且明白那个基督的奥 yaitu 秘， firman Tuhan yang mendalam. Di ayat yang keempat, saudara. 就是在第4节，他晓得深知 Ayat 4基督的奥 dikatakan, 秘。 demikian ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. 就是第4节，你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘。 Saudara, 弟兄姐妹，
Rahasia ini dikatakan di ayat 5 belum pernah saudara diberitahukan kepada siapapun. 就是这个奥秘呢，就是在第5节，这个奥秘在以前的时代没有叫人知道的。 Artinya rahasia ini tertutup dari zaman ke zaman sampai Kristus datang ke dalam dunia. 就是历代以来，这个启示是被隐藏，直到主耶稣来的时候。 Saudara, banyak orang mereka yang tidak mengerti akan rahasia di dalam Kristus ini. 很多人不明白在基督里的这个奥秘。 Oleh sebab itu tugas saudara dan saya menyingkapkan rahasia ini kepada mereka, saudara. 所以弟兄姐妹，你和我的职责就是将这个奥秘来解释给 Kalau 其 kita 他人。 membaca Alkitab, 如果我们读圣经 kita，mengerti bahwa wahyu Tuhan itu dibukakan secara perlahan-perlahan, saudara. 我们知道上帝的启示是一步一步的这样被揭露， Disingkapkan pelan-pelan semakin terbuka sepanjang sejarah keselamatan. 就是在那个救恩的历史是一步一步 Itu 的 disebut 将它 progressive 解释出来 revelation.。所以我们讲的是渐进式的解释。 Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 当亚当和夏娃跌入最终， Tuhan Allah sudah menyatakan, memberitakan berita Injil mula-mula sekali, saudara. 那时候上帝就已经讲到关于这个救恩论 Yaitu 了， pada waktu Tuhan Allah memproklamirkan, saudara, permusuhan antara ular dengan keturunan Hawa. 就是当上帝宣告那个女人的后裔和仇 Tuhan 和 Allah 那个 berfirman, 撒旦做仇敌， Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian 3 ayat 15. 就是上帝在创世纪第3章第15节说的。 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, Yesus Kristus, akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau ular akan meremukkan tumitnya. 就是第15节，我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，那就是说耶稣基督也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。 Ini disebut embryonic gospel. 这就是所谓的原始 Sudah 的福音。 perhatikan, sejak pertama kali manusia jatuh dalam dosa, 所以从一开始，当人跌入最终的时候， Tuhan sudah menyediakan anugerah itu, 上帝就已经预备好这个恩典， rahasia itu, 这个奥秘， berita Injil yang mula-mula, saudara. 这就是最起初的那个福音。 Karena yang dimaksud keturunan perempuan Hawa itu adalah Kristus, tetapi saudara memang masih samar-samar sekali. 不错，当讲到女人的后裔，其实就是指向那个耶稣基督。虽然那时候还是有点模糊。 Lalu Tuhan Allah membuatkan pakaian kulit binatang bagi Adam dan Hawa 然后上帝就为他们做 untuk 用 menggantikan pakaian mereka yang terbuat dari daun. 做皮衣来代替他们用叶子做的衣服。 Waktu Allah saudara mengenakan pakaian itu kepada Adam, 当上帝为亚当穿上这个皮衣的时候， Allah memberitahu dia, 那么上帝就对他说。 kamu yang berdosa, tetapi hewanlah yang dikorbankan. 不说你是犯罪，但是现在是这个动物要替你承担这个罪。 Kamu yang berdosa, darah hewan yang harus dicurahkan. 应该你犯罪，你流血。 Sampai zaman Abraham, 直到亚伯拉 Allah 罕， berkata kepadanya, 然后就对亚伯拉罕 bawalah 说 anakmu yang tunggal itu, anak yang kau kasih itu, dan persembahkanlah kepadaku sebagai korban bakaran. 就是你要把你的独生子，你所爱的以撒，把它献为祭给我。 Abraham tidak paham maksud Tuhan. 那时候亚伯拉罕不明白上帝的意思， Dia hanya tahu Tuhan tidak mungkin salah. 他只是知道上帝不会做错事。 Dia berdaulat, 他是蛮有主权的， dia berbijaksana paling tinggi. 而且他是最有智慧的。 Maka Abraham langsung bawa anaknya Ishak, 所以亚伯拉罕就立即把他的 meletakkan di atas mezbah, 儿子以撒放在 dan 那 siap 个祭 untuk 坛上 menyembelih dia. 而且要把它献上。 Pada saat itu baru muncul domba yang Allah sediakan, Jehovah Jireh. 就是那时候，上帝就让他看见一只羊为他预备，在 Itu 那里就 zaman 叫 Abraham, 做 saudara. 耶和华以勒，那就是亚伯拉罕的时代。 Saudara, ini cara Tuhan menyingkapkan wahyunya pelan-pelan, 这就是上帝的方式来渐渐的来 tahap 解释 demi 他 tahap, selangkah demi selangkah dibukakan, 一步一步的将他的奥秘解释出来 sampai mereka keluar dari Mesir 直到他们从埃及出来 menjadi sedikit lebih jelas lagi. 那就更清楚一点了。 Ketika itu Allah memerintahkan saudara untuk menyapukan darah anak domba di ambang atas dan kedua tiang pintu rumah. 就是要他们把羔羊的血涂抹在门楣上和门框上， Maksudnya agar malaikat maut tidak membunuh anak-anak sulung mereka. 就是让那些灭命的天使不要击杀他们的长子。 Demikian terus sampai pada zaman Nabi Yesaya. 就是这样的解释，直到以赛亚。 Nabi Yesaya berseru dalam Yesaya pasal 1 ayat 11. 先知以赛亚在第1章，以赛亚书第1章第 Aku 11 sudah 节说， jemu akan korban-korban bakaran berupa domba. 他说：“你们公绵羊的反击和匪出的只有我已经够了。”
mereka baru sadar 他们才觉悟到， domba yang disembelih bukanlah dari jenis binatang, 原来被杀的羔羊不是出于动物， melainkan korban yang dikirim dari surga. 而是从天上所差派来的羔羊。 Sampai akhirnya saudara di masa transisi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, 最后在那个新旧约到新约的那个过渡期， datang Yohanes Pembaptis 就出现这 dan 个 berseru, 施洗约翰，然后他就 lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 他说：“看那上帝的羔羊，除去世人罪孽的。” Seluruh dunia baru mengerti inilah waktunya Tuhan menyingkapkan rahasia keselamatan. 全世界的人才知道，原来上帝是这样来揭露他的那个奥秘。 Bagaimana manusia bisa diselamatkan? 人怎么能够得到救恩呢？ Itulah sebabnya di sini dikatakan dulu rahasia. 所以才讲以前是奥秘。 Rahasia itu dulu tidak pernah diberitahukan kepada bangsa manapun, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada nabi dan rasul. 这奥秘在以前的时代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的众圣徒 Rahasia 那些 apakah 是 itu 一样 saudara? 那是什么 Ayat 奥秘 ke-6  呢？ menjawabnya 就是 yaitu berita 第6章 Injil. 第6节就是讲到，就是传福音， Berita Injil. 就是福音。 Satu-satunya berita baik, kabar baik hanyalah kabar tentang Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 唯一的好消息，唯一的福音是什么呢？就是主耶稣成为那个羔羊来涂抹我们的一切罪过。 Yesus Kristus yang menghapus dosamu dan dosaku. 就是耶稣基督，他涂抹了你和我的罪。 Di dalam Kristus, saudara, kita diperdamaikan dengan Allah sambil kita menantikan hidup kekal yang telah disediakan bagi kita. 在基督里，我们能够与上帝和好，然后我们在那等到永恒的那个生命。 Karena berita Injil, 因为这个福音， kita yang bukan Yahudi, saudara, 我们这些都不是犹太 baik 人 orang Tionghoa, 我们是中国人， orang Batak, 无论是 Manado, 巴达人或者美纳 Jawa, 人，或者爪哇人，或者苏达人 Nias, Pontianak, pontianak、Dayak, 还有大亚 Toraja, 的，或者托拉加的 Papua, 人，还有 atau 巴布 dari 亚。 suku manapun, 无论你是哪一个民族， semua yang tadinya kafir, saudara, 本来都是外邦人， dipersatukan di dalam Kristus. 但是在基督里都合而为一了。 Untuk apa kita dipersatukan, saudara? 为什么我们要合而为一呢？ Maka surat Efesus, saudara, pasal 3 ayat yang ke-6, saudara, mengatakan ada tiga, saudara, tujuan kenapa kita dipersatukan dalam Kristus. 为什么我们在基督里要合而为一呢？在第6节就讲到，因为 Saya 三件 bacakan ayat 事。 yang ke-6 dikatakan yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. 这奥秘就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世，同为一体，同蒙应许。 Kita dipersatukan di dalam Kristus untuk apa? Yang pertama, untuk menjadi pewaris. 我们在基督里合而为一，第 Luar 一 biasa, 为什么呢？就是要成为后 Siapakah 世。 kita bisa menjadi pewaris daripada Allah? 我们是谁能够成为后世上帝的后世呢？就是成为上帝的继 Apa yang 承 kita 人。 warisi, saudara? 我们能够继承什么 Alkitab 呢？ mengatakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan Allah di dalam kekekalan. 那就是我们能够继承上帝所创造的一切，从永恒的时候。 Yang kedua, saudara, 第二呢， untuk apa kita bersatukan dalam Kristus? 为什么在基督里我们要 Maka 合 kita 而为一 berkata 呢？ untuk menjadi anggota-anggota tubuh, yaitu tubuh Kristus. 就是让我们能够成为基督的身体，就是同为一体。 Yang ketiga, saudara, 第三， untuk apa kita dipersatukan di dalam Kristus? 为什么我们在基督里要合而为一呢 Untuk？menjadi penerima janji Allah. 让我们能够同蒙应许。 Kita bertanya janji yang mana? 那么我们就问哪一个应许呢？ Saudara, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan dan hidup kekal adalah janji yang tertinggi. 弟兄姐妹，上帝应许我们是什么呢？那个圣灵，而且是给我们最好的那个应许是永恒的生命。 Kalau kita meneliti Alkitab, di dalam Alkitab tidak kurang ada 6.000 janji Allah. 如果我们细细读那个圣经，里面是有记载超过6000的应许。 Sudah baca, renungkanlah Alkitab, maka kita akan melihat semua janji Allah yang luar biasa yang sediakan
bagi saudara dan saya. 那么你们要回去慢慢的细读，那么你就会知道上帝所赐给我们那些应许是何等的丰盛。 Saudara, ketiga-tiganya ini sebetulnya menuju kepada siapa? Kepada gereja Tuhan. 其实这三件事是指向什么呢？ Dipersatukan dalam Kristus, itulah gereja. 就是指向上帝的教会，在 Saat 基督里合而 kita 为一。 percaya pada Kristus, 当我们相信主耶稣， kita dipersatukan masuk dalam gerejanya. 我们就合而为一，进入他的教会。 Kita sama-sama menerima warisan. 我们一起能够承受产 Kita 业， sama-sama menjadi satu tubuh. 我们就成为一体， Dan kita sama-sama menerima janji daripada Allah. 而且我们也能够蒙应许。 Gereja adalah penerima warisan. 教会就是要承受， Gereja adalah satu tubuh. 就是一体的， Gereja adalah penerima janji Allah. 也是教会也是承受那个应许。 Gereja bukan gedungnya. 教会不是这个 Gereja 建筑 bukan 物， pelangnya. 也不是那个招牌。 Gereja adalah kita, saudara dan saya yang percaya pada Kristus. 教会其实就是你和我们这些相信主的人， Oleh sebab itu sebagai satu gereja, 所以成为一个教会。 marilah saudara kita sama-sama mengambil satu tekad. 好，让我们今天就做一个决定吧。 Biarpun dunia bergelora, 让这个世界在那里摇 meskipun 动。 dunia bergoncang, 不错，在那里世界在那 ada 里动 banyak 荡不 ancaman, 安， ada banyak rintangan yang menghadang, 有很多的危险，很多的那个威吓。 ada pandemi yang masih mengancam, atau meskipun dunia hancur sekalipun, saudara. 还有这个疫情在那里肆虐，或者甚至于这个世界都快要结束， Kita tetap mengikut Tuhan. 我们仍然要跟随主。 Kita tetap bersatu sebagai satu gereja yang melayani Tuhan sampai selama-lamanya. 我们仍然要合一，在教会里一起服侍，直到永永 Inilah 远远。 kekuatan dari rahasia di dalam Kristus yang singkapkan oleh Efesus pasal yang ketiga. 这就是我们所能够得到的力量，就是在以弗所书第3章所揭示的那个奥秘。 Kiranya firman Tuhan memberkati saudara di masa-masa seperti ini. 但愿上帝的道能够祝福各位，特别是在这个严峻的疫情之下。 Mari kita dudukkan kepala kita, masuk di dalam doa. 我们一起低头祷告。 Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang Tuhan singkapkan kepada kami. 我们要为你刚才所向我们揭示的道来感谢你。 Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi sesulit apapun. 无论在任何情况，我们要感谢你，因为你从不离开我们。 Rahasia yang dicari-cari akan jawabannya sepanjang sejarah keselamatan. 就是人人都在寻求那个奥秘，其实就是你所赐给我们的 Yaitu 救 jalan 恩， keselamatan. 就是那个救恩之道， Engkau sudah singkapkan melalui surat Efesus, yaitu berita Injil. 就是借着那个以弗所书，你向我们解释，就是那个福音好消息， Keselamatan melalui anugerah. 就是借着神的恩典所赐给我们的救 Di 恩。 dalam Kristus kami dipersatukan sebagai satu gereja. 在基督里，我们合一成为一个教会， Untuk sama-sama kami menerima warisan. 使我们成为后世， Sama-sama menjadi satu tubuh gereja-Mu. 同为一体， Dan sama-sama kami menjadi penerima janji Allah yang luar biasa. 而且我们也能够承受你给我们莫大的那个应许。 Ya Tuhan, itulah menjadi keyakinan kami. 这就是我们所信仰的。 Untuk kami dapat tetap menjalani kehidupan, memperoleh berkat Tuhan, dan menjadi berkat di zaman yang penuh dengan pergumulan ini. 使我们在这个充满苦难的世界里，能够蒙福，也能够成为别人的祝福。 Ya Tuhan, teguhkanlah iman saudara-saudara yang beribadah di rumah-rumah pada hari ini. 主啊，求你今天兼顾所有在家里向你敬拜的弟兄姐妹们， Mampukan mereka mengatasi segala hambatan dan rintangan oleh karena pandemi yang masih melanda ini. 让他们能够得受力量，来胜过一切疫情所带给他们的拦阻。 Kau menyediakan pertolongan dan berkat yang melampaui segala akal marifat kami. 求你能够赐给我们超过我们的心思意念，使我们能够得到你的帮助和祝福。 Berkatilah firman yang sudah diberitakan. 求你祝福刚才所讲的道， Agar firman-Mu menyatakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 让你的道能够向我们显明你所要我们行的旨意。 Terima kasih ya Bapa. 感谢你天父， Demi nama Yesus Kristus 奉耶 kami 稣基 berdoa. 督的圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。